Boleh? Boleh. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Saya berdoa insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melalui apa nama slide yang semua 18 keping dah kita lalui. Kita berada pada slide yang ke-19 dan alhamdulillah kita melalui sedikit kepenatan kelopak mata pada waktu pagi. Tapi diberi anugerah lah, anugerah dia makan minum pagi dan tengah hari cuma mungkin ada bungkus kot, tak tahulah lepas ni. Okay. Moga-moga lah Allah Ta'ala bagi kita kebaikan, insya-Allah. Okey, baik. Meneruskan. Kenapa dia bagusnya kita belajar terus ni sampai habis adalah kita tak leka dan tak lupa. Kalau kita ambil satu pengajian katakan 15 bulan untuk 15 kali pengajian, lepas bulan lupa dapat baru balik, lepas bulan ni lupa dapat baru balik, maka itu habis. Dia akan lupa. Tapi insya-Allah yang ni daripada awal tu kita insya-Allah kita tak akan lupa dan kita terus dapat. Okay, baik. Kita pergi kepada perkara yang ke-15 iaitu yang kita panggil sujud. Kita boleh tengok dekat gambar tu dulu. Ya, tengok dekat gambar tu dulu dalam bab sujud mesti ada 7 anggota. Ya, mesti ada 7 anggota. Yakni pada awal tengok gambar pun dia gambar ni boleh cerita kepada kita lah. Yang pertama dahi dan hidung. Itu kena faham. Dahi dan hidung. Maksudnya kalau letak dahi saja sah tapi tak sempurna. Sebab Nabi salat, Nabi letak dahi, tekan dan kemudian kenakan hidung di tempat sujud. Jangan sujud begitu tinggi dalam keadaan kena dahi tapi hidung tak kena. Jangan risau kerana hidung kita dah memang penyel. Dia memang tak mancung. Ya, memang begitu je, sujud je, insya-Allah itu sunnah. Ini dikira satu. Kemudian dua telapak tangan. Dua telapak tangan yang sunnahnya adalah dengan semua jari-jari dirapatkan dan diletak terus mengarah ke arah kiblat. Tak macam ketika rukuk, jari-jari dibuka lalu menggenggam lutut. Tapi sujud jari-jari dirapatkan. Lalu dihantar tujuannya kepada arah kiblat. Yang seterusnya adalah dua lutut. Maka cecah dan kemudian dua hujung jari. Baik. Kita tengok penerangan. Boleh turun lutut dahulu maupun tangan dahulu mengikut rasa mana nak turun. Boleh. Ya. Saya rasa macam dia masih ke sana sikit boleh kan? Okey. Okey. Boleh turun lutut dahulu atau boleh turun tangan dahulu. Kalau kami yang mengaji hadis ni, kami suka turun tangan dahulu. Orang yang mengaji hadis. Tetapi tidak menafikan ada juga hadis turun lutut dahulu. Yang tak boleh kepala dahulu. Ya. Zaman sekarang orang fikir bukan-bukan tau. Okey ustaz, tak boleh turun kepala dengan lutut. Saya turun kepala dulu boleh. Itu perlawanan. Sunnah Nabi dia turun dia dengan keadaan dia turun tangan dahulu. Kemudian baru lutut. Dan kemudian baru dahi di hujung, kemudian dia rapatkan hidung. Macam tu. Ya, tangan dahulu. Dan ada pandangan kata jangan turun macam unta. Pemahaman turun macam unta tu macam mana? Sebab itulah jangan turun lutut dulu. Unta turun je boom. Surau pula papan. Boom. Okey? Sebab tu dia orang pilih tangan dulu. Tapi sebahagian yang mengatakan tak. Unta kan turun depan dulu. Jadi tangan lah, bukan kaki. Pandangan itu sahaja. Jadi kedua-duanya bukan unta. Orang.
Bagi faham je. Ya, kedua-dua bukan unta, dia orang. Maka turun tangan dahulu boleh, turun lutut dahulu pun boleh. Habis. Okay, baik. Tidak sunnah mengangkat tangan ketika sujud. Kita ni daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Masa nak turun, tidak sunnah Allahu Akbar, tak sunnah. So jangan tambah. Jangan tambah sebab tak ada satu pun didikan waktu nak turun kena takbir intiqal dengan tangan tak ada, melainkan mulut sahaja takbir. Renggang tangan dari tubuh ni, tangan renggang. Saya tunjuk bahagian sisi. Saya tunjuk bahagian sisi. Macam mana? Bila kita turun, katalah turun lutut dulu, tangan renggang tangan dari tubuh, jangan sujud macam ni. Jangan rapatkan. Hatta orang perempuan pun tak disuruh sujud macam ni. Dia kena renggangkan daripada badan. Dan renggang badan, orang perempuan tak nampak apa pun sebab pakaian dia menutup aurat dengan sempurna. Dia renggang. Oh ya kot. Betul ke? Cek boleh. Saya betul. Okey. Penting renggang tangan daripada tubuh, jangan rapatkan. Orang perempuan kata bukan main, rapat. Dan mengata ke orang bukan main. Nak semayang bukan main, dia rapat dia. Okey. Jari rapat dan angkat lengan dan siku. Jari rapat menghadap ke arah kiblat dan lengan tolong angkat. Jangan jadi macam Nabi kata kita solat dan macam al-kalbun anjing. Macam mana? Dia letak lengan dia ni di bawah. Dia sujud macam ni. Ini anjing namanya. Dia tak boleh. Dia kena buka. Sebab tu kata kena, bila kita letak dan kita buka, angkat. Siku kita kena angkat. Dua tangan boleh letak setentang dengan muka. Dua tangan boleh letak setentang dengan bahu. Kita turun sama dengan bahu. Tak muka depan sikit. Boleh? Kita turun sama dengan muka. Tak sikit muka di hadapan sini. Okey? Boleh. Dua-dua boleh. Itu sunnah. Okey? Dari sudut bacaan, macam tu. Bacaan yang biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kedua, subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh. Ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Boleh baca belaka mana-mana satu nak baca. Tapi kita suka pilih yang lemah juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita pilih tak lemah juga. Kan? Jadi rugi. Kalau tuan-tuan tanya saya beramal dengan yang ini. Pendek, tepat, padat ikut sunnah. Subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim. Ulanglah minimal 3 kali, banyak. Baik. Okey, bab sujud. Jaga juga bahagian ni, ujung jari. Pada ujung jari, sepatutnya ketika kita sujud, ujung jari kita lipat. Ujung jari kita lipat dan arah balik ke arah kiblat. Arah balik. Kita lipat dan kemudian kita tolak.
Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan akan nampak orang yang betul jaga sujud ni, dia ada kesan hitam. Sorry lah saya buat dia ke. Kalau nampak kan, kalau boleh tak mungkin nampak kan. Kesan hitam, bukan saja bukan. Tapi bila dia sujud, dia tolak ni. Dia tolak supaya dia tekan. Sebab Nabi kata jangan kamu sujud seumpama ayam mematuk makanan. Dia kena letak bagi dia rasa kepada yang ni dia tolak ke situ. Maka barulah lipatan ni mengarah ke arah kiblat. Dia tak boleh letak kosong gitu je. Dia tak boleh letak gitu. Walaupun sah tapi sujudnya tidak sempurna berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Siapa nak tanya bahagian sujud ni? Ustaz, Waalaikumsalam. saya nak tanya, kalau in case kita sembahyang jemaah, katalah ini muslimat sajalah kan, sembahyang jemaah sama muslimat, kalau kata imam tu batal, jadi mungkin yang sebelah kanan ke depan. Tapi kalau dia batal waktu sujud, macam mana cara orang yang nak finish? Baik. Dia batal waktu sujud, jenuh puluh pada depan melangkah. Akal lah kan. Macam mana gaya ni? Baik. Yang batal siapa? Imam. Oh, imam ni kalau dia batal pada tempat yang tak sesuai untuk diganti, kau janganlah bangun terus lari. Waktu kena pandai. Awak sujud, orang keliling macam demam, tapi tak tahu siapa. Rumah itu imam. Akhirnya itu imam pun bangun balik senang. Kita tunggu orang depan tengok tak ada. Maka orang depan tengok itu langkah ke depan. Sunnah dia imam apabila dia batal ketika-ketika yang menafikan orang lain mengambil alih, maka dia buat bagi selesai dulu. Sujud, batal. Kemudian duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud. Agak-agak boleh kat orang mengesot. Tak ada, macam ada. Mengesot. Di depan tak ada. Sehinggalah dia bangun balik. Kemudian barulah dia keluar daripada salat. Dan bila nampak dia keluar, imam berhak memilih. Dah baik, bangunlah boleh. Allahu Akbar. Batal dia, makmum tak batal juga. So dia tegak elok, kemudian dia pusing belakang. Dia tak payah pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal. Tak ada. Pusingnya belakang, khalifah ada 3. Maka dia boleh pilih, dia cuit. Tarik. Kita je jangan tanya, kenapa dia imam? Okay? Tarik. Suruh dia pergi duduk depan. Selesai. Ataupun imam tu nak bagi faham juga. Kau ganti, aku batal. Kita jangan kata, dia ke kau batal. Sebab dia yang batal. Kita tak batal. Kau jangan cakap je. Habis selesainya. Itulah kaedahnya. Bila sujud kau jangan lari. Orang nunggu kan. Itu kaedah. Okey, baik. Ada soalan lagi pasal sujud? Sambungan sikit Ustaz. Kalau itu imam tu tahulah dia nak ganti. Masalah imam ni pun tak tahu kan. Tiba-tiba hilang je. So dia tak tahu macam mana nak buat. Baik, imam tu pun lebih kurang yang makmum. Kadang dia bangun lagi dulu makmum. Cuma jubah pakai jubah. Baik, contohlah. Macam mana gayanya? Dia batal. Bila dia batal, lalu katalah dia ni tak reti nak cuit orang. Dia tak reti nak bagi tahu. Kan tidak dia bagi tahu kat khalifah. Cukup lah. Tapi dia buat relax. Orang yang perlu bertindak, bila dah tunggu lama tak bangun-bangun, dah mati dah tidak ke imam ni. Jenguk sikit. Tengok tu imam dah tak ada. Maka dia lah Allahu Akbar. Tak payah pergi depan. Sebab sunnahnya perempuan tu sama rata lebih satu huruf pun jadi ke. Sama dengan orang lelaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barulah bila dah elok dah tegak, baru kita bergerak ke hadapan bagi orang lelaki. Bagi perempuan tak perlu bergerak ke depan. Cukuplah dengan mengeraskan sedikit suara yang dengan cara pemberitahuan bahawa dia mengambil alih tugas imam. Soalan lain? Sila.
Okey. Ya, betul. Kalau orang pakai spek, sebab tu saya spek, saya selalu buka. Tapi ada orang tak dia tak selesa, dia kena pakai juga. Maka hukumnya tidaklah menjadi halangan kerana dia berada pada waktu yang tidak normal. Dia terpaksa pakai spek. So itu halangan baginya. Tak apa. Mungkin dia dapat pahala dari sudut lain. Pahala dari sudut berbelanja beli spek. Ya. Bukan sia-sia tau. Orang yang mati elok, dia tak payah keluar belanja beli spek, tapi dia pergi beli gudang garam. Lagi tak elok. Kan ya? Jadi dia beli spek, dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab buat apa ada spek ni, dia boleh pandangan dia jelas, boleh memandu dengan baik, jaga keluarga dan sebagainya. Itulah kebaikan sebenarnya. Allahu a'lam. Soalan lain? Silakan. Bila sujud ada pokok muda, dia pun pakai t-shirt pendek. Dah pokok boleh. Pakai pula t-shirt wallah kat badan tu. Sujud zat tertarik nampak belakang. Maka hukumnya apa? Hukum asas dia tak batal sebenarnya. Dia batal dia adalah pusat pergi ke bawah. Dan pusat pergi ke bawah tu pun kita kena fahamlah kedudukan dia. Dia tugas dia adalah daripada pusat ni dia akan pergi ke belakang macam ni lah. Kalau nampak sekadar nampak belakang macam biasa dan tak nampak bahagian punggung awal punggung tu, maka hukum ni tak ada masalah. Cuma kalau dia sujud dia tekan, kan budak-budak suka pakai seluar pula, seluar londek. Seluar londek, poket ni bawah pada punggung ni, poket bawah ni. Nak ambil beg dia turun macam tu turun dia. Maka kalau dia tekan tu dia turun, nampak awal punggung tu, maka hukumnya kalau dia turun, dia terasa sejuk, lega hati. Yang perkataan. Tapi kalau dia terasa sejuk dan kemudian dia betulkan dengan sekadar segera, macam ni dia tak batal. Orang perempuan, awak solat pakai telekung. Cucu melengkap, lupa telekung. Kan? Ada cucu hayuk telekung ini, terangkat tu, kemudian yang satu tu dia tak jatuh sebelah. Dia nampak kaki bahagian atas daripada keting dia tu, daripada atas daripada buku lali tu. Kalau hukum dia boleh jatuh, batal lah. Tapi kalau dia tunduk dan dia tutup, maka hukumnya kita solat surau, solat kita tak on pun kipas tu sebab kita harap kipas ni. Kawal belakang on kat belakang sekali kipas. Kipas tu untuk industrial gas tu. Macam kita duduk dalam studio yang mereka on asap tu, kipas tu tolak kan. Tak rangkatnya jubah-jubah tu dia habis semua seluar dalam tak pakai. Masa terbuka batal ke? Dah. Tutup dengan keadaan segera. Kerana kita bukan sengaja buka. Itu kaedah dia. Suatu dalam bab batal. Bab batal kita jaga. Kita dalam bulan puasa. Sekali dia ada dia main keluar satu. Hati-hati. Jangan mandi di swimming pool bulan Ramadan. Saat kita terkentut dalam swimming pool, air masuk ke belakang batal. La ilaha illallah. Keliru kita air. Dah dia keliru. Okey? Baik. Ada soalan lain? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Tanya tentang masalah menanggung najis. Sebenarnya katalah cucu tu ada pakai pampers dan pampers tu ada najis dan dia naik atas tengkuk kita masa kita sujud. Dan macam ni juga dengan masalah bila kita tawaf dengan bawa anak kecil yang juga pakai pampers. Kaedah mudah adalah kalau bab tanggung najis tu, kita bawa najis juga. Kilo dari pohon pangkat. Berapa liter air kat dalam yang kecil ada? Itu satulah, tak apalah. Okey, cucu kita dia pakai pampers, kemudian main solat, pegang kita lah, tarik kita lah, apa panjat kat kita ke. Hukumnya adalah adakah najis itu kena pada kita? Persoalan kat situ saja. Adakah najis itu kena pada badan kita, pada pakaian kita atau pada tempat solat kita? Kalau tak kena, maka hukumnya tak ada masalah. Kenapa? Baik. Cerita tentang bagaimana Nabi mendukung Umamah, cucu Nabi yang perempuan.
Dia tak pakai pad habis dry maupun apa lagi. Apa diapers itu semua dia tak pakai. Nabi dukung dan bawa dalam solat. Jadi kita yang ada kelebihan dalam hal menjaga benda tu daripada kita pada 3 perkara tadi, hukumnya tak adalah masalah. Kecuali kita tahu dah dia berak, yang kena dukung buat apa? Masa mula nak solat dah tahu dia berak, dia rasa dah dulu. Tapi kalau dia mendatangi kita dalam keadaan bau ni kita tak perasan dan tak kena pun dengan tubuh badan kita, saya mengambil pandangan bahawa hukumnya tidak membatalkan apa-apa. Wallahu a'lam. Okey? Ustaz, jadi sama dengan masa kita tawaf. Sama-sama saja. Sama, tak ada masalah. Apa lagi yang kita lakukan waktu sujud lah. Kalau kita sujud lama kan, sujud lama. Kalau waktu sujud kita dekat dengan Tuhan, jadi apa yang digalakkan dibuat. Okey, baik. 2 waktu yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, perbanyakkanlah doa dengan melamakan sujudmu dengan ataupun berdoa pada waktu lain, waktu bila? Pertama, pada setiap kali sujud doa saja. Apa doa yang Nabi pernah baca? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim berbuat dosa pada diriku, ampuni aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Kata Imam Syafi'i, dalam setiap sujud kita, maka doalah tentang dunia maupun tentang akhirat. Jangan buat benda lain. Cuma saya menerima satu video yang dibagi kepada saya pada satu kuliah. Dia kata, Ustaz, tolong tengok Ustaz. Ustaz ni bagi tahu, hendaklah kita memperbanyakkan bacaan 3 qul ataupun 1 qul dalam rukuk dan sujud. Saya kata ini bohong lagi dusta. Kerana Nabi dengan begitu jelas dalam riwayat yang sahih menyatakan dilarang kita membaca Al-Quran dalam sujud dan juga dalam rukuk, melainkan doa yang kita ambil daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu. Dalam sujud tak ada benda lain melainkan doa. Dan satu lagi adalah selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Habis dah baca selawat fil alamin innaka hamidum majid, jangan bagi salam. Doa kemakbulan doa pada waktu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. 2 tempat ni jangan tinggal. Tambah-tambah kita berada pada waktu pandemik nak pergi endemik ni, dalam keadaan jangkitan Omicron, macam-macam kron yang duk main kat kita, maka doalah pelbagai doa pada 2 waktu tersebut. Cuma kita suka baca doa lepas solat. Dalam solat kita ni adalah tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lepas solat pun juga adalah waktu yang baik untuk berdoa, tapi lebih mustajab adalah ketika dalam salat. Setiap kali sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Baca apa sahaja yang kita perlukan untuk mohon kepada Allah. Pasti kata Nabi, Allah makbulkan doa kita. Baik. Lagi sujud. Habis. Silakan. Baik, 2 kaki kita, ada orang kata kena rapat. Kita pula jenis kangkang. Kelirulah kita. Jawapannya buka atau rapat hadza sunnah. Dua-duanya sunnah, tak ada masalah. Yang tak boleh dia angkat kaki macam tu lah. Macam tu saja tak boleh. So tak ada masalah sama ada 2 kaki tu bila pacak. Contoh nah. Bila kita sujud, ada orang dia suka rapat macam ni. Sujud, dia suka rapat.
Saya tak boleh. Imam Syafi'i kata satu jengkal. Maka daripada berdiri, duduk semua ni, maka beza dia adalah satu jengkal. Hukumnya tak ada masalah. Dua-dua adalah sunnah. Okey. Baik. Habis. Kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat, hukumnya tidak dibenarkan menurut jumhur. Faham? Ya, selepas ke dalam. Dalam solat, dalam sujud tadi tu tidak boleh dilafazkan melainkan melalui hati sahaja. Ya, itu dibenarkan. Tapi rugi tak? Rugi. Sebab dah sampai umur dekat nak mati dah tak apa-apa doa bahasa Arab. Iya, yang kita doa apa itu ya? Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Kita terlupa, kita pun kena tanam kat situ. Jadi eloknya ngapal. Tapi kalau sementara nak ngapal tu, bacalah dalam bahasa Melayu pun, tapi dalam hati sahaja. Ustazah belakang nak tanya. Orang yang sujud, dia menangis tapi sampai terisak-isak. Apa hukum orang yang sujud tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat masa dia muda remaja dulu. Ya, masa dia ulang pergi panggung Koloseum. Tu kan macam biasa ya kan. Panggung Koloseum. Ya, maka banyak dia tinggal solat apa semua dia menangis sehingga terisak-isak. Hukumnya tiada menjadi sebarang masalah. Bersandarkan kepada bila Nabi kata, ya Aisyah, suruh ayahmu Abu Bakar jadi imam ganti aku uzur, kata Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tak boleh, ayahmu tabayyak lah, terisak-isak. Nabi kata, suruh dia 3 kali, baru Aisyah suruh. Maka Nabi tengok daripada beranda rumah dia. Abu Bakar mengimamkan solat ketika Nabi uzur lebih kurang 14 hari, 14 waktu sebelum Nabi meninggal dunia. Lebih kurang 3-4 hari itu, dia 3 hari lah kot. Kemudian Nabi nampak dengan mata dia. Abu Bakar ni bila dia angkat takbir, dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu. Menggegah jantung dia. Dia baca, dia berhenti, dia baca, dia berhenti, tak khaisak-khaisak tangisan dia. Nabi tak kata, Batan tolong ganti orang lain. Kan? Jadi daripada situ, maka kita kalau sekadar kita menangis, tapi menangis itu tidak mengeluarkan bahasa ya Allah. Keluar bahasa yang difahami, maka hukumnya dibolehkan. Walau bagaimanapun. Menjaga kesedihan supaya sedih itu betul kerana Allah, bukan sedih macam cerita Hindustan. Dia melampau. Sedih macam cerita Hindustan, dia melampau lebih sangat, yang tu tak boleh. Cuba kawal kesedihan, takut dia sedih sat saja. Laki dengan bini minta maaf pada raya. Sedih ni tak tahu nak cakap lah. Habis-habis tu saya tanya, lepas tu gaduh balik. Abang tak reti nak balik, tapi mak saya. Tu dia bergaduh. Dia simple saja. Ambil kalimah adalah kita nak bertaubat dan cuba nak capai kesedihan tu, tapi cuba jangan melampaui batas sehingga hawa nafsu menguasai amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, okey. Kalau kita solat dengan imam, Bukan solat dengan saya ke sebenarnya? imam tu sujud sekejap, tapi kita konon nak sujud lama, nak doa lebih. Lebih baik ikut imam yang sekejap tu ataupun kita boleh lama ke sujud? Jawapannya ikut dia Ustaz Amran. Nah, Ustaz Amran sujud, dia bangkit balik, ikut dia saja cukup. Tak payah duduk lama-lama sangat. Biar Ustaz Amran tolong rumah tu bini dia sekali. Macam itulah kaedah dia. Siapa pun solat, bila imam Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, kita lu Allahumma inni, tak payah, bangkit dia Allahu Akbar. Bila nak berdoa, bila mana kita solat sendirian ataupun
ketika imam memang dia suka berdoa panjang, so kita turut serta bersama imam. Itu lebih utama. Allahu a'lam. Habis, bab sujud. Apa orang sini? Tenaga. Apa nama ni? Tukar Ali lah. Tapi hari ni Robi tak ada ayam panas. Saya suka minum ayam panas. Dia tarik, Nescafe tarik. Mana JK? Tukang buat ayam. Baju orang dah bagi free. Okey. Baik. Mari kita tengok duduk antara dua sujud dan tahiyat awal serta tahiyat akhir. Bacaan dia semua orang tahu lah, Rabbil firli warhamni, sampai bacaan dalam antara dua sujud ni paling simple. Sahabat kata kami dengar Nabi baca Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Ulang, ya Tuhan ampunkan aku, ya Tuhan ampun, sampai 10 kali. Okey? Baik, yang ni tak ada masalah apa. Ketika duduk, hak ni kita cukup jaga. Tapi ramai yang sangat tersilap. Kita tengok yang ni dulu, atas tu, gambar tu. Semua tak boleh pakai. Tak ada satu pun dalam sunnah. Hada. Ni, lagi teruk. Cukup banyak kita jumpa. Jumpa elok, sahabat elok, jaga pun elok. Nampak alim bukan main eh? Tapi duduk sebab dia tak mengaji. Maka duduk yang paling betul tu je. 3 keadaan. Saya tunjuk di depan. Ya. Pertama, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Lipat kaki kiri, punggung berada di atas kaki kiri dan kemudian pacak kaki kanan. 3 cara duduk boleh. Terutama esok 1st of April kita dah tiada penjarakan. Bagi makmum yang solat jemaah, saya suka kalau mereka duduk macam ni tahiyat akhir. Kenapa? Disebabkan sebahagian daripada kita badan besar. Kalau hang duduk macam ni, begini, orang ujung je nak pegang. Orang ujung ni pegang tahan ni. Itu menyusahkan orang naknya. Okey? Jadi kaedah dia adalah duduk macam ni. Kalau sembahyang seorang tak apalah, tapi sembahyang ramai ni kan badan kita pula tu 120 kilo. Jenuh kawan ujung tu 48. Jenuh, okey? Baik. Kalau tak mampu, maka kita boleh duduk macam kaedah kedua, duduk tawarruk ya dengan begini. Dan kemudian kalau tak mampu, ambil pandangan mazhab Imam Maliki, iaitu satukan dua-dua ni, kemudian duduk di atas tumit sampai habis. Tak ada masalah. Ini saja. Jangan pandai-pandai atur kanan dua atas kiri. Jangan pandai-pandai atur kiri dua atas kanan. Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Lebih buruk duduk yang dekat hujung tu. Dia buka macam ni. Orang kata duduk macam kata. Dah, itu disebut sebagai al-kalbun, anjing. Tu lebih buruk. Sebab tu kena hati-hati. Kenapa? Sebab ramai orang berubah. Kita nak berubah, terus pakai jubah. Nak berubah, terus pakai serban. Tapi ilmu kita tak terus mengaji. Ini yang jadi masalah kita. Okey? Jadi ini lebih kurang tentang tahiyat, sujud dan juga duduk tahiyat awal. Okey? Soalan dari Pak ni. Bacaan tahiyat awal. Ada ke tidak dalam ni? Ada tak? Okey, tu. Nampak cara dia duduk? Okey. Tak apa kita tengok dari sudut tu jangan. Angkat jari dan turun jari ni. Angkat jari. Pertama, konsep pertama adalah cantum ibu jari dengan jari tengah. Jari tengah cantum macam tu jadi satu bulatan. Lepas tu jari ni turun bawah. Okey, kedua cantum di sini. Yang ni semua tutup habis, ibu jari cantum di sini, tak bawah. Saya amal cantum yang ni. Ibu jari dari tengah cantum dan tak bawah. Bagi pandangan mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik.
Asyhadu an la ilaha illallah, ada nafi dan ada isbat. Okey, tidak boleh naik lebih daripada tulang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu terlebih. Tak ada sunnah macam tu. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, tegak sampai habis. Mazhab Imam Hambali, asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Setiap kalimah Allah diangkat dan kemudian dia turun. Allah diangkat kemudian dia turun. Mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kata orang salah, kita yang bodoh pun ayat. Kita yang tak betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Yang tu yang tak ada dalam sunnah. Itu kaedah dia. Ya, itu kaedah. Dan bacaan tahiyat awal. Cuba kita tengok dekat sini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau satu lafaz lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyat awal dan tahiyat akhir itu nama dia tasyahud ataupun tahiyat. Ada mereka tanya, Ustaz, tahiyat awal sampai kat mana? Itulah tahiyat. Tahiyat akhir sampai kat mana? Itulah tahiyat. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Tahiyat yang ni tak ada kena-mengena. Dua benda yang sangat berbeza. Tasyahud ini, yang satu lagi yang selalu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau tanya saya, tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu dia. Tentu saja. Malah dalam tahiyat awal tak ada selawat. Hadis yang kata sebut selawat tu, hadis tu dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Ya. Okey, baik. Sini saya rasa tak ada keliru apa-apa. Tapi keliru dia dalam bab selawat tu saja. Baik, kita pergi kat selawat. Ada tak? Okey, baik. Ini baru masuk. Tahiyat akhir, selepas habis tahiyat akhir itu, bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir kan? Baru baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup dah, sah dah. Sah dah. Tapi kita kan nak pahala banyak sikit. Sebab hadisnya sahih. Kita baca yang tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat dia banyak. Dalam riwayat dia ada kepelbagaian bentuk bacaan. Tapi yang tu, yang paling akhir sekali yang tu. Jadi dalam tasyahud, selepas tasyahud akhir, inilah selawatnya. Ini selawat. Cuma ada orang tanya, kenapa Ustaz punya tak ada Sayyidina? Sebab dalam hadis tak ada Sayyidina. So siapa yang nak sebut Sayyidina, sebut di luar daripada solat. Kalau di luar kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wal Mursalina wal Mustafa, apa pun tak apa. Tapi dalam solat, awal-awal kita mengaji pagi tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Macam tu Nabi buat, macam tu Nabi suruh, macam itulah kita baca. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin. Dan jangan tinggal sebelum bagi salam. Kita sembang terlibat doa tu kan? Tu. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari siksa kubur, lindungi aku dari kelalaian hidup dan fitnah saat kematianku. Lindungi aku dari kejahatan Dajjal. Setiap kali salat, Nabi tak pernah leka daripada membacanya, salat fardu maupun salat sunat. Cuma baca tengok, Nabi dia tak berdoa macam kita. Nabi banyak doa tentang akhirat, tentang jauh daripada fitnah, tentang keselamatan. Kita lain macam, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Ya Allah, ya Tuhanku, rumahku kecil, besarkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, hartaku sikit banyakkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, biniku satu, empatkanlah. Merapu. Tapi kalau kita tengok doa tu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, jauh lindungi aku dari azab jahannam. Duduk tak mana? Syurga. Akhirat besok, kita hanya dua tempat saja. Syurga, kanan dengan kiri, neraka. Atas pagar, tak ada. Dia tak ada. Saya Ustaz, neraka tak mau, syurga saya tak mau, saya duduk atas pagar. Tak ada apa. Tak ada. Ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah, apa nama? Mahya wal mahya, kehidupan. Hidup ni jadi fitnah, penuh dengan kelalaian. Ada isteri tak bantu suami ke syurga. Ada suami campak isteri dalam neraka. Ada anak-anak tak taat kat mak bapak. Ada mak bapak membiarkan anak-anak serta isteri tidak mengenal Allah, Rasul dan agama sendiri. Ada jiran taulan, semua jadi bahan bakar dalam neraka belaka. Ada harta akan jadi bukti agar kita dicampak dalam an-nar jahannam. Wal-'iyadu billah. Jadi apa? Kita jadi leka. Kita sangat-sangat jadi leka. Kita sangat takut. Bayangkan PKP dalam waktu tu mati ribu-ribu orang. Tiba-tiba dalam TV keluar gegar. Otai masih berdosa. Mai pula hak baru ni. Dalam keadaan yang kita duk kelam kabut ni, keluar pula AJL, anugerah juara lagu. Kita bincang kenapa Masya dia tak menang, kenapa Sheila Hamzah dan sebagainya. Bukan ada kerja. Kita kata, sekarang ni Shahnaz Ahmad dengan Sheila Hamzah dia dah mula kawan balik. La ilaha illallah. Tak payah duk peduli pun bab tu. Tu fitnah hidup wal mamat, fitnah mati. Fitnah mati, makin tua, makin leka dan makin lupa Allah. Masjid kita sepatutnya saf pertama ni, semua orang-orang yang disebut bakal jenazah, yang ada kencing manis, darah tinggi, kau patut duduk sini. Dia takkan duduk di bahagian belakang kerana dia takut umur dia dah habis banyak lah. Masuk ke masjid kalau boleh dan duduk belakang tu imam tu. Pasal apa? Sebab di sana kebaikan yang sangat melimpah ruah menanti hidup dia. Esok, ya, Jin Samsudin kata, esok masih ada, tapi mungkin tiada besok bagimu. Ya Allah. Ya, baik. Jadi dalam bab ni, selepas kita baca doa tu, lepas kita baca tasyahud, kita baca selawat. Lepas baca selawat, kita baca doa. Boleh tambah doa apapun kita rasa nak baca, boleh tambah. Saat ini adalah saat makbulnya doa di sisi Tuhan. Rugi kalau kita tak baca. Tu imam hafal, faham, dan ketika lepas solat, ketika nak bagi salam tu, maka baca dulu doa dengan suara yang sedikit kuat agar makmum dapat menghafal. Sebulan, alhamdulillah, makmum hafal, seluruhkan balik doa. InsyaAllah.
Okey, baik. Dalam bab selawat dan berdoa tasyahud, apa ada soalan? Silakan. Sekejap belakang. Tertinggal. Oh, maklumlah kita kerja banyak lah ni. Ayam tak bayar, api tak bayar, motor lama tak bayar. Jadi mai sangkut kepala ni kan. Solat ni pun tak tahu kadang-kadang 3 ke 4. Tak boleh nak kata apa lah, itu manusia. Itu manusia. Tahiyat awal tertinggal, dalam berpuasa lah, rakaat ketiga lah. Nak ulang balik ke, tak payah ustaz. Terus habis, sampailah rakaat yang keempat, baca tahiyat. Lepas baca tahiyat, sujud. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Apa bacaan dia? Saya sajalah tanya. Bukan tak ingat. Kan, bukan tak ingat, cuma lupa. Okay, ada orang Melayu aja bacalah doa subhanallahi la yasmu wa la yanamu atau subhanallahi la yanamu wa la yasmu. Itu tak ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih adalah Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk antara dua sujud, Allahu akbar. Rehat sekejap, sujud balik subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Duduk antara dua sujud balik, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Calur bintik. Itu saja kaedah. Okey, baik. Ada soalan lain? Tahiyat Ah. awal. Okey. Dia ada selawat juga. Selawat pendek lah. Ya, betul. Dulu mereka kata bahawa ada hadis yang mengatakan kita lepas kepada baca tahiyat sampai habis itu, hujung dia paling kuat kena baca Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadis itu adalah dhaif jiddan. Pada hakikatnya tak ada pun. Yang ada adalah waktu itu adalah waktu tasyahud ataupun tahiyat. Dan rakaat yang terakhir ada tahiyat bersama selawat. Wallahu a'lam. Ya, sudah. Baik, kalau pelajar maklumlah cikgu, anak murid ramai. Kita bukan kata anak murid ada masalah, cikgu pun masalah. Duk ada macam-macam masalah, zoom 4 sampai 5. Sampai 5 kan? Sampai 5 dah bagi salam dah ni. Dah bagi salam dah. Kawan belakang kata cikgu, rajin terbiar. Awal 5. Ya kan 5. Patah balik duduk tempat tu tadi, Allahu akbar, sujud sahwi di luar solat. Selesai. Habis. Kalau orang tegur, kita tak bagi salam ni. Cikgu, 5 tu. Sujud sahwi di dalam solat macam soalan tadi tu. Sujud sahwi boleh buat 2 waktu. Wallahu a'lam. Lagi? Apa orang sini betul nak ke? Tukar ahli subuh. Yang panas ya tak ada haji. Okey, baik. Apa lagi? Sila boleh. Okey. Ikut je. Ya, cerita makmum biasanya tu imam terlupa, ikut pergi terlupa, ubat terlupa dia. Ubat terlupa puasa-puasa lagi kan. Dia bagi salam saja. Dia bagi salam tegur imam. Jadi kita tak baca tahiyat awal. Maka apa tu imam buat? Okey, jom kita sujud apa? Sujud sahwi. Allahu akbar. Pakai apa ramai? Habis selesai kawan. Manusia memang tak lari daripada lupa. Sebab tu bila itu imam tu lupa, jangan nak condemn terlebih sangat. Kan? Sebab kita pun kadang-kadang lupa juga. Okey? Baik. Beri salam. Bila engkau telah melakukan sujud kedua, maka bangkitlah lalu kerjakan keempat dan sebab itu. Kemudian setelah itu, hendaklah kita menoleh ke kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, tak payah tunduk dan dongak. Kita pandang ke depan waktu kita duduk. Saya duduklah senang, nak tunjuk sungguh-sungguh. Baik, saya duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, mata saya, katakanlah saya jenis pandang ke depan. Maka kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Bahagian pertama, kiblat.
bahagian kedua ke kanan. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Qiblat. Baru gerak. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang seterusnya, kalau jatuh bantal, tahu jatuh bantal kan? Kita punya leher tu kan? Jadi kita tak payah susah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Yang tak boleh, dia dah tahu dia tak boleh pusing, akhirnya pusing dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal solat sebab berubah arah dada. Kalau malas sangat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun bagi salam. Memalingkan wajah sunat, tapi selagi ada wajah musibah. Senang sangat. Dia jangan buat macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Arti tak ada. Dalam agama tak ada satu pun mengajar sedemikian. Okey? Baik. Ada soalan tentang salam? Menyapu muka. Tidak kan? Okey, sekejap. Okey. Menyapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada di dalam sunnah menyapu muka. Tidak ada di dalam sunnah menyapu muka. Tapi kalau nak sapu juga, sapu je lah. Sebab solat dah habis. Dah bagi salam, selesai ke? Lepas tu tanyalah kita, sapu muka tu apa manfaatnya tu? Apa tadi sujud waktu hiking ke? Ada air ke? Sebab tu nak sapu? Dah. Tidak ada sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini tarik so. Sebenarnya tak ada. Tapi bila orang dah nak buat juga, saya kata ikut suka lah. Sebab apa? Sebab solat dah habis. Sapu dia. Cuma, siapa yang kata tidak menyapu muka, rasa macam tak sah. Tak sah lah solat. Sebab dia tambah rukun di dalam solat. Baik, tuan, sini. Okey. Maksudnya dia nak tunggu imam salam pertama ke atau salam kedua? Baru dia nak bagi salam. Okey. Ataupun dia nak sambung rakaat lagi ke macam tu lah maksudnya tu kan. Kita nak tunggu macam mana? Maka jawapan yang paling cantik adalah menunggu imam memberi salam yang kedua. Kerana salam dua tu adalah satu perbuatan. Dia bukan satu perbuatan dan satu perbuatan, tapi dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau ikut mazhab, perbandingan mazhab, selagi tidak mendahului imam, maka boleh. Imam pusing, kita pusing dulu. Imam patah, kita pusing dulu. Lagi tidak mendahului dia, hukum dia sah. Tetapi yang terbaik adalah menunggu imam selesai yang kedua, barulah kita bersalam kepada. Okey, baik. Ada lagi? Boleh habis awak ni. Sila. Assalamualaikum. Ini tentang sujud tadi. Okey. Untuk muslimah, bahagian dahi itu berapa luas sebab kita pakai telefon kan? Baik, bahagian dahi, selagi ada dahi, kena je kat mana? Dahi sini boleh, dahi sini boleh, dahi sini boleh, dahi sini. Asal dahi je, maka hukumnya sah. Tak ada masalah apa-apa. Maksudnya muslimat nak kena fikir ke? Berapa persen daripada dahi dia? Tak. Selagi dahi dia tu terbuka sedikit kepada tempat sujud, maka hilanglah khilaf daripada hukum tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Kita sujud. Baik, ni perbincangan. Ada dalam TV pun keluar. Ada ustaz-ustaz kata apabila telekung jatuh, maka sujud akan telekung, hukumnya batal. Kabut. Tak adanya. Asyik nak membatal aja kita ni.
Tak ada kena-mengena pun. Sebab pakaian yang dipakai oleh wanita itu adalah pakaian untuk solat, menutup aurat. Dengan pakaian tu, hukum dia tak ada masalah. Jenuh dia nak turun balik macam mana, tarik, nak melepaskan diri, tak perlu. Hukum dia tak batal pun. Selesai macam tu, insyaAllah. Tak ada larangan. Kita suka buat hukum baru sebenarnya. Ustaz, tapi kalau untuk lelaki, kalau dia pakai hijab, katalah dia tersujud atas hijab, batal ke? Okey, baik. Dari sudut ridha adalah pakaian tambahan. Di sana ada khilaf. Khilaf dia adalah apa dia? Sebab ridha ni, dia kita letak atas bahu, dia jatuh. Dia jatuh tu terpisah daripada kita. Dan kemudian kita pula atas dia tambahan tu, maka sebahagiannya kata sujud tersebut tak sah. Tetapi solat tu sah. Sujud tu. Jadi dia tak dapat pahala. Tapi pada saya, selagi dia solat dan dia sujud. Sebab apa? Disebabkan ada para sahabat yang apabila satu ketika pada waktu panas dan sebagainya, ada perbuatan bila mereka solat, dia tarik lengan baju ni, dia solat atas lengan, dia sujud atas lengan baju. Maka saya menganggap bahawa masih diperbolehkan. Selagi kita tidak meninggalkan terus amalan sujud tu, menghilangkan rukun dia, tapi kita masih melakukannya, maka saya mengambil pandangan bahawa hukumnya tidak menjadi sebarang masalah, cuma mengelak daripada itu lebih utama. Allah. Sujud atas tangan dia. Kena tanya dia, hang ni pun pasal apa? Kena tanya dia. Pasal apa? Dia sujud ni dia suruh sujud dekat lantai. Mana tempat kita sujud? Sama ada kapet ke apa ke gitu-gitu dan sebagainya. Tidak disuruh sujud di atas tangan, sedang tangan itu disuruh berbuka di antara dua muka. Dan dia menyalahi sunnah. Takut-takut perkara tersebut boleh membatalkan solat. Tapi kalau saya nak kata terus batal, tak berani. Sebab perbuatan sujud dilakukan, cuma tak seiring dengan sunnah Nabi SAW. Saya boleh kata perbuatan itu perbuatan yang tidak mengikuti sunnah. Dia rugi. Sama. Okey, ada lagi tak? Tak ada kan? Adalah question and answer. Okey, baik. 19. Tapi dah 23 daripada 24. Baik. Saya buka untuk jamak kasar dan juga solat orang sakit tadi kita dah masuk dah sama sikit. Jamak dan kasar. Kalau ada silakan. Ya. Ambil mikrofon tu dulu. Baik. Okay. Mereka mengambil pandangan. Saya lahir di Bukit Selambau, Kuala Ketir, Kedah. Saya balik ke kampung dan ada pandangan mengatakan saya tak boleh jamak di rumah tersebut kerana itu kampung saya. Ya, ketika saya duduk sana dulu. Lah saya duduk Bukit Beruntung 23 tahun dah. Untung tak rugi pun di Bukit Beruntung. Maka saya balik kampung itu, saya menjadi tetamu kepada keluarga saya. Jadi saya boleh jamak dalam perjalanan, saya boleh jamak di rumahnya, saya boleh jamak dalam perjalanan kembali ke Bukit Beruntung. Tak ada masalah. Ramai orang pakai akal tapi tak mau pakai sunnah. Ada hadis, ya, khabar cukup jelas tentang amalan solat jamak dan qasar. Solat hormat waktu. Baik. Okey, baik. Perbahasan tentang solat hormat waktu sebenarnya dia tak ada lah hadis pun solat hormat waktu ni. Solat dia adalah solat. Contoh-contoh dalam solat hormat waktu kita buat. Tapi cuba tanya, sah ke tak sah? Solat yang kita buat tu sah ke tak sah? Tak, waktu kita buat tu. Waktu kita buat solat hormat waktu sah tak? Tak sah kan? Sebab tak ada wuduk waktu tu. Jadi tak sah. Habis kau tak sah, nak buat apa? Satu. Kalau hang kata sah ustaz,
Kalau sah yang hang balik, hang kena buat balik siapa? Jadi pada asasnya lah solat hormat waktu itu tak ada. Tapi orang mengambil pandangan bahawa daripada kita duduk saja, daripada kita duduk saja, kita hormatlah waktu tu. Cuma kalau tanya saya lah, kita dah bawa kereta, subuh habis lah, tak boleh buat apa. Duduk atas highway tu teruk sangat dah. Balik sampai rumah, asar. Maka buat apa? Jamaklah zuhur dengan asar dalam rumah kita. Buat 4 dengan 4. Lebih utama daripada kita buat solat yang tak ada dalam hadis tadi tu. Wallahu a'lam. Baik. Siap. Bagi mikrofon siap. Ustaz, kalau kata kita tak pandai, tak tahu nak jamak apa, asal ke, kotor ke, apa yang dia kena buat? Kalau contoh dia tertinggal solat ke ataupun dia berjalanan, dia tak tahu. Tak belajar, tak ambil. Apa Okey. itu Ustaz? Bagi jawapan dia adalah dia perlu solat tamam seperti biasa dengan qada apa yang dia tertinggal. Tetapi kewajipannya adalah belajar tentang solat jamak dan pasal wajib atas dia. Kalau dia memang jenis orang yang bergerak dan orang yang perlukan benda itu, dia kena belajar. Kalau dia tak belajar, hukumnya berdosa. Ya, hukum dia berdosa. Baik, silakan. Aha. Jamak, dasar, yang itu okey. Sampai tempat kita solat. Tapi dia jangan dia untuk cerita dia. Dia bukan dia 40 minit kita sampai ke tempat itu. Itu dah waktu asar. Tapi dalam dia berjalan hilang terlambat. Jadi kita sampai dan hujung. Kan kita kena sebab waktu dah suntuk sangat. So waktu solat tu ada kita berbeza maghrib, asar dan Waktu solat tu lah. Maksudnya kita kalau menganggap bahawa kalau kita sampai sana ada sikit lagi ke apa lebih kurang. Okey. Dia sebenarnya solat dia mudah untuk dipahami secara asas oleh orang awam. Waktu masuknya subuh tu memang bezalah. Ya, subuh tu memang sampai pada waktu syuruk tu sahaja. Waktu syuruk dah habis lah. Jadi kalau hang terlepas pun tengok keadaan juga. Ustaz, saya malam tadi tak tahulah masalah ini tidur lambat. Tidur pukul 8 pagi baru terjaga pun. Tapi macam mana nak buat? Macam mana? Hang tertidur, hang tak berdosa. Bangkit pergi gosok gigi, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat subuh, solat subuh. Selesai, tak payah qada. Tak payah qada. Sebab tadi kita terlupa. Maksud terlupa tu tertidur. Habis. Baik. Daripada subuh pergi ke zuhur. Zuhur tu bila? Zuhur tu masuk waktu sehinggalah sebelum masuk asar tu semua waktu dia. Senang cerita. Aku memang senang cerita. So, kenapa Allah bagi panjang? Disebabkan manusia macam-macam aktiviti. Orang dia goreng pisang. Dia solat lambat dah sikit. Logik lah. Kalau dia solat cepat, kita tak boleh pergi goreng pisang. Kan? Orang yang nak repair ni dia kena ambil masa. Jadi salahkan dia solat di akhir waktu. Tak salah lah kerana perbuatan dia itu boleh memanfaatkan orang lain. Sebab tu agama dia bagi masa tu panjang. Waktu asar pula, tu dia. Okey. Baru kena. Satu lagi lah, baju tak dapat pergi. Lepas ni tak bagi dah. Terima kasih banyak. Okey, baik. Asar nak pergi ke maghrib, sama juga. Selagi tak masuk maghrib tu, maka asar tu. Maghrib nak pergi isyak pun sama juga. Ada orang kata lepas warna merah tu apa, tak. Sampai isyak ada sebahagian. Sampai isyak. Hukum tak ada masalah apa. Boleh buat. Isyak lagi seronok. Sat, dia tak habis dulu. Cepat betul orang buat. Isyak lagi seronok. Kita penat ni kan. Balik-balik semayang maghrib. Buat tak lalat sangat-sangat. Tidur saya. Tidur. Esok pukul 5 orang jaga. Kan? Macam mana gaya? Solat isyak. Tahajud sekali. Tak selalu pun untuk terkejut. Jadi sekali ni tahajud. Dapat selesai lah. Cuma solat awal waktu lebihlah kebaikan dan manfaatnya di sisi Tuhan. Wallahu a'lam. Silakan. Bila kita keluar, kita balik ke bisnis sembahyang kan. Maka kita mulai asar.
Cara kedua ketiga tiba-tiba azan. Hmm. Macam mana? Selalu zuhur dengan asar. Maksudnya solat zuhur di akhir waktu lah tu kan. Solat zuhur di akhir waktu. Yang kita berperangai atas. No. Solat tak apa tak. Kadang-kadang kalau sengaja tak boleh lah kan. Tapi kalau kita di pipi tu nuri geng marhaban pula tu. Tu kan ya. Geng marhaban buat bunga telur apa lebih kuat macam ni kan. Tengah-tengah 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tu nak cari bantuan. Bantuan mana nak cari? Habiskan solat. Nabi kata barang siapa yang mendapat 1 rakaat baginya, maka selesailah rakaat tersebut bagi habis sah solat tersebut. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kena berhenti. Dia kena jamak solat yang dia terlambat itu. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat dah, masuk kali 2, maka hukumnya tak ada masalah. Dia habiskan. Okey, baik. Lagi? Kena qada solat tak? Kita kena qada yang 10 sekali ke atau qada yang dekat je? Baik, qada solat ni ada 2 pendapat. Pendapat pertama kata hang tak payah qada. Umur 60 baru nak bayar. Agak-agak hang dapat ke kampung mana hang tinggal, umur 15 tahun datang akhir balik sampai umur 65. 50 tahun kata dia tak solat, bayangkan. 50 tahun dia tak solat. 50 tahun 365 hari kali 50 kali dengan 5 waktu beribu-ribu. Agak-agak dengan umur 60 ni, ada berapa lama Nabi meninggal 63? Sempat ke nak habis semua? Confirm tak sempat. Jadi macam mana? Sebab tu kaedah mereka adalah bertaubat, minta ampun, berubah, jangan ulang perangai lama, buat perangai baru. Selesai. Itu satu. Saya mengambil pandangan tu. Karena pandangan itu lebih menjadikan dia tu kuat untuk bertaubat pada Allah. Pandangan yang satu lagi, aku jenuh pulut, hari ni aku tak ubah nak buat. Jenuh pulut siang malam pagi petang, belah kali tak nego ikan, bini pun tak ada duit, anak-anak pun jadi sejajar barang. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan bahawa kita tak boleh solat sunat, melainkan kita kena qada semua dulu. Tarawih tak ada can, siapa kan dulu tak tahu. Tarawih tahun ni dia memang tak ada can. Maka jawapannya saya mengambil pandangan yang pertama. Bertaubat kerana innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bukan kata kita ni ada orang yang bunuh 100 orang, tak ada sembahyang dia. Orang be a killer, lahir-lahir jadi pembunuh. Kan? Perempuan yang berzina, ya, kemudian dia mati dengan taubat, selesai masuk syurga. Perempuan pelacur bagi minum anjing, masuk syurga. Kenapa? Tubu ilallahi taubatan nasuha, dia bertaubat. So besarnya hidup kita nak masuk syurga Allah adalah bertaubat kepada Allah kerana dia Maha penerima taubat. Okey, baik. Sila. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya tentang masalah haid. Baik. Katalah ini haid tu datang selepas masuk waktu, tapi kita belum solat. Jadi kita kena qada kan? Ya. Dan satu lagi untuk orang yang bersalin kan. Jadi selagi kalau walaupun darah keluar tapi itu tidak dikira darah nifas. Darah yang keluar sebelum lahir bayi kan. Ya. Jadi waktu solat, jadi kita kena qada juga, betul. Okey, baik. Dia yang pertama Pak Haid patut kita tanya Ustazah. Ustazah sebelum. Pak Haid ni yang pertama tadi persoalan dia adalah bila dia masuk zuhur. Masuk zuhur dia tunggu. Tiba-tiba dalam pukul 3 ni tu dia pergi tandas nak pergi wudu. Cek datang haid. Kan lebih kurang macam itulah kata. Maka hukumnya dia sebenarnya dia tak berdosa sebab dia berada dalam waktu. Cuma bila dia bersih nanti wajib baginya qada solat zuhur tadi itulah. Okey, bagi orang yang tadi bersalin ke mengandung, Belum salin tapi dalam menunggu proses waktu. nak salin. Bila orang yang menanti waktu untuk bersalin, kadang-kadang berlaku bleeding. Ya, bleeding, tekanan bayi itu nak keluar tu dia berlaku bleeding dan pendarahan nampak seperti haid. Adakah dia haid? Jawapannya tidak. Dia perlu
bersihkan dan perlu tutup supaya tak mengalir, dan dia wajib solat dengan kadar dia sebagai darah istihadah. Sementara menunggu bersalin itu dia kena solat mengikut kadar kemampuan dia, dia pakai konsep istihadah. Wallahu a'lam. Lagi silakan. Okey, baik. Solat jamak qasar ni pada memang ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa dia ada sempadan. Sempadan dia macam mana keadaan, dia tak bagi penentuan. Kena keluar daripada Kajang ke? Atau kena keluar daripada Seri Saujana ke? Atau sampai dekat Saujana Impian ke? Maka jawapannya adalah bersandarkan kepada qaryah kawasan masing-masing. Keluar saja daripada qaryah masjid baru kita tu, maka hukumnya dah boleh dah. Dengan syarat tujuan kita pergi tu nak buat baik, dan kita tahu perjalanan kita itu lebih daripada 2 marhalah, maka hukum tak ada masalah. Wallahu a'lam. Sambil-sambil caciknya yang okey, lagi? Silakan dia Ustazah. Untuk orang yang selalu musafir, contoh macam Ustaz kan asal Bukit Beruntung. Lepas tu kita pergi ke Johor. Daripada Johor kita nak ke Kedah. Lepas tu dalam perjalanan tu, misal kata kita tertinggal barang kat rumah, kita tinggal pergi. Kemudian pula masuk waktu. Jadi boleh tak kita jamak qasar di rumah? Baik, jawapan dia saya macam memang kami minum soalan memang macam tu. Okey, pergi Johor, patah balik lalu Bukit Beruntung kan. Sebelum nak pergi Pening. Ya, nak pergi Pening pula, lalu Bukit Beruntung, barang tertinggal. Maka barang tertinggal boleh tak kita jamak dekat tempat situ, tempat kita tu? Boleh. Kenapa? Sebab kita dalam perjalanan kerana musafir kita belum selesai. Tu. Macam kita, okey, contohlah kita daripada Melaka. Solat Zuhur. Daripada Melaka, Zuhur balik sampai Semenyih. Asal tak masuk lagi. Asal tak masuk lagi. Selagi tiba-tiba lepas tengah jam, Seri Saujana azan. Hayya 'alas solah. Tepuk dia. Macam mana? Maka hukumnya tak payah solat lagi dah. Sebab ketika dia jamak, dia berada di dalam musafir. Cuma kita saja tak berapa pasti. Buat je lah. Aduh, okey. Sebab kita tak yakin dengan hukum yang diberi Tuhan. Wallahu a'lam. Baik. Soalan tentang solat jemaah. Antara makmum dengan imam kan, makmum ikut imam solat dalam renggang waktu. Saya renggang waktu contoh bangun lepas sujud, masa sujud makmum baca subhana rabbiyal a'la tu. Lepas tu dia dah habis baca. Dalam renggang waktu tu boleh tak kita berdoa atau mustajab atau cukup sekali diam? Okey, makmum bila dia dah habis baca tapi imam masih lagi tempat sujud, imam tak bergerak lagi dah, maka makmum boleh memperbanyakkan doa. Kadang imam kita pun nama imam Haji Sabar. Allah tu. Bismillah. Dia macam tu sabar, ya kan? Maka makmum ada ruang tak? Makmum ada ruang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tu imam tu sabar. Maka kita tak apa doa, tak ada masalah. Tapi bila imam Allahu Akbar, maka jangan doa lagi, terus ikut imam. Allahu Akbar. Lagi? Dalam sujud anggota yang kena sujudkan, bagi wanita yang pakai niqab dan pakai apa? Untuk mata yang nampak apa? Lagi solat juga. Baik, orang perempuan yang pakai niqab, dia kena buka bahagian atas sedikit. Tarik sedikit bagi ada ruang dahi untuk sujud. Ya, ruang dahi untuk sujud. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok tu Arab tak buka apa. Tu Arab tak buka. Apa sebab? Sebab dia ambil pandangan yang lain.
Tapi kalau pandangan kita yang di sini selalu adalah niqab itu yang bahagian tutup dahi itu sebab benda tu sunat. Jadi seeloknya diangkat. Kalau tak buka semua pun diangkat sedikit. Ruang dahi itu biar kena pada tempat sujud itu lebih utama. Dia lari daripada khilaf, kita takut orang kata sah, orang kata tak sah dan sebagainya. Jadi Ustaz, kalau saya nak ambil pandangan mengikut pandangan yang lain, boleh. Tapi syaratnya kita tengoklah siapa yang mengeluarkan pandangan tu. Patu ada okey, katalah Ibnu Bas ke siapa ulama mana yang mengeluarkan tu, ada apa, ada pandangan tu, pandangan berdasarkan dalil dan nas, maka tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Dan sama lagi. Baik. Kalau kita nak masuk, maksudnya lambat nak join solat Jumaat. Kalau tak sempat baca Al-Fatihah tu macam mana? Okey, nombor satu, dia jadi main awal sikit. Okey, baik. Dia nak main awal dah. Cuma kau ni cukup duduk nak bawa main ke jemaah. Jadi lambat dah sikit. Angkat takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam Allahu Akbar, ikut je Allahu Akbar, tak payah baca. Masbuk, bacaan Al-Fatihah dia dikuasai oleh imam. Selesai. Wallahu a'lam. Dikira masbuk syaratnya adalah tidak sempat berfatihah bersama imam. Begitu je. Ya. Allahu Akbar, zam terus. Dia cuma nak zan. Yang kita pun kadang-kadang merapu, dah main lambat. Jangan satu perbuatan bila imam rukuk, kita jangan main. Allahu Akbar, salah. Sebab takbiratul ihram mesti dalam keadaan tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Jadi tak payah baca Fatihah dah. Dapat tak? Dapat. Kalau kan dapat dikuasai oleh imam. Itu yang seronok main masjid. Janganlah selalu main lambat. Okey, lagi? Waalaikumsalam. Saya ada tiga soalan. So saya bisa Satu-satu, ya. Okey, soalan pertama. Contoh kita berada di dalam pesawat. Let's say kita start pukul 3.40 pagi, maknanya belum subuh. Waktu tu waktu di Saudi. Okey. On the way tu kita tidur, bangun, kita buka tingkap, kita tak tahu dah kat negara mana tapi dah terang. Okey. So kat situ solat kita tu satu, macam mana dari segi suara kita qada ataupun kita solat je sebab kita pun baru tersedar masa tu. Baik, saya jawab itu terus. Tersedar saja. Tengok kedua, semua awal saja. Kita dah tahu tentang mana. Nak tanya pilot nama layan yang kita. Macam mana nak gaya, kita tahu dah waktu kita tu jauh lah ketinggalan. Berapa puluh ribu kaki kita boleh cek dah dekat situ kan. Maka jawapannya, ambil wudu dan solat subuh. Walaupun dah nampak matahari macam bila masih terang. Ya, solat subuh. Sebab kita dah tertidur. Kita dah tertinggal. So, bangkitlah. Tiba-tiba tidur. Asal pun bangun. Dia ni kenapa? Maka sama tak? Solat je subuh. Pernah kena qada, tak payah qada. Cukup niat dengan adaan. Okey, yang kedua. Soalan kedua berkaitan dengan sakit. So kalau katakan kita ada family, contoh parents kita kan, dia koma. So koma memang tak wajib lah. Suddenly lepas dia koma beberapa hari dia meninggal. Jadi katalah 3 hari. 3 hari tu macam mana dengan dia punya ni? Kita sebab kita tahu dia tak solat dan okey. Jawapannya dia sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Koma dia tu adalah satu pahala besar yang Allah bagi kepada dia. Kita dengan pandang dari sudut zahir dia tak solat. Kalau dia ni dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa barang siapa yang ketika sakit dia beramal ibadah dan ketika berada di rumah dia beramal ibadah, maka ketika dia tak sakit, maksudnya dia sihat. Ketika dia sakit dia tak mampu buat, maka dia dapat pahala macam mana ketika dia sihat dia beramal. Ketika dia duduk di rumah dia beramal, dan ketika dia balik kampung dia tak dapat nak solat tahajud, tak dapat nak itu, tak dapat nak ini, maka dia mendapat pahala seperti mana dia berada di rumah dia. Jadi tak ada yang rugi sikit. Okey. Soalan ini berkaitan dengan masalah orang perempuan. So contohlah kata dia datang haid dan dia suci.
Cici tu pula waktu office hour yang memang tak memungkinkan pun dia untuk mandi wajib Okey. sebab keadaan tengah penting semua. Katalah waktu tu sesuai untuk mandi wajib dia waktu subuh. Tapi sebabkan penuh mesyuarat, balik pun tiba-tiba sampai rumah dah dekat maghrib. Aha. So ada waktu subuh, asar, maghrib betul yang dia maghrib tu kita sempatlah solat tapi subuh dan asar dia tu macam mana? Jawapannya dia balik dan kemudian dia qada. Sebab satunya pada hakikatnya dia boleh mandi, tapi disebabkan kekangan dia dengan majikan. Ya, suatu pandangan pertama clear adalah dia kata balik di rumah, mandi, solat maghrib dulu dan qada asar dan zuhur. Tapi pandangan kedua kata bila mana ada halangan maka tiada istilah qada melainkan dia solat adaan. Awak nak buat tak? Saya nak buat. Tapi majikan. Dia pun bukan bagi macam ni, macam tu, macam ni. Jadi kita ada halangan. Ketika halangan, kita tidak jatuh berdosa. Dan kita dianggap seperti orang yang nak buat tapi dihalang melakukannya. Maka padanya tidak payah untuk dia mengqadhakan salat, melainkan dia solat dia seperti mana biasa dan dia dapat pahala seperti mana di awal waktu. Maksudnya waktu maghrib tu dia solat dah subuh dan asar tadi yang dia dah lepas. Betul. Yang kotak lah. Yes, tapi syarat maghrib tidak menunjukkan. Kerana itu adaan yang sedia ada. Okey? Baik. Sila. Aha. Menunaikan umrah bila-bila namanya musafir, maka kita dibenarkan untuk buat salat jamak. Tetapi kenapa kita kata tetapi? Disebabkan di sana kita ada ruang untuk solat berjamaah di Masjidil Nabawi, di pula Masjidil Haram di Makkah, maka solat jemaah itu lebihlah diberi ruang. Barulah kita kita nak ambil pahala 1000 di Masjid Nabawi, kita nak ambil pahala 100,000 di Masjidil Haram, maka solat bersama imam lebih utama. Dia lebih utama lagi pula di sana pula dia punya waktu travel kita tu, travel agency dia letak pada waktu yang sesuai. So kita boleh berhenti waktu kita nak pergi melawat apa-apa, okey berhenti kita solat dekat Masjid Quba, dapat pahala lagi. Kita mengambil ruang tersebut. Ruang tersebut. Contoh, saya daripada Bukit Beruntung, sekejap lagi lepas ni saya ke Lenggeng, Negeri Sembilan untuk ceramah Ihya Ramadan. Okey. Kalau ikut saya tu, boleh kita tidak dapat jamak? Boleh kan? Sebab 100 kilo lebih. Kalau daripada Bukit Beruntung, 100 kilo lebih. Tapi, mandangkan di sana ada solat jamaah ramai-ramai, maka saya mengambil ruang untuk solat jamaah itulah. Maka dia dapatlah pahala 27 khulfatul minal jannah, taman-taman dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, silakan. Orang sakit yang sekejap ingat, sekejap tak ingat, maka masa dia ingat, tolong suruh dia solat. Masa dia tak ingat, tak payah. Dia tak berdosa, malah diampunkan dosa. Lalu tak ingat dia tu adalah memperolehi pahala besar daripada Allah Ta'ala. Jangan risau. Tak payah. Masa dia ingat, mak, solat mak. Ya ke? Mak tak solat lagi. Dia akan kata, mak dah solat dah. Mak belum solat, mak solat. Saya tunggu kat sini. Ajar je. Nanti asalkan dia tak ingat lah. Dia buat itu, dia buat ini, dia buat itu. Macam-macam kita katalah dia buat tak peduli. Ada tak ya? Itu keampunan bagi dia. Tidak tertulis atas dia. Okay? Wallahualam. Alzheimer, yes. Kan orang Alzheimer kadang berjalan kaki sampai ke mana-mana. Dia lupa. Dia bukan solat pun. Dia pergi sampai sana, batal-batal balik. Lepas tu dia duduk. Aku pergi mana? Dia macam tu. Maka selama dia lupa tu, dia ada tulis dosa atas dia, melainkan keampunan yang Allah bagi kepada dia. Itu kaedah Allah bagi keampunan dia lain. Kaedah dia bagi macam mana? Isteri Allah nak bagi keampunan pada dia, sabar. Dapat suami ni kurang tanggungjawab sikit. Habis duit bini. Laki ni duduk pergi mancing ikan tak dapat juga. Sehingga masa malam pening, tak Allah nak ampunkan dosa isteri. Suami pula macam tu juga.
Bini tak boleh dengar cakap sepatutnya dia tambah 29. Waktu itu kan. Maka kesabaran suami mendidik itu pahala besar. Anak-anak macam tu kak. Anak ustaz, anak Pak Imam ingat elok sangat. Lepas tu ustaz, apa anak Pak Imam orang yang macam ni? Yang kita tengok orang lain bersama, yang jaga diri kan sudahlah. Pak Imam tu baik sudah. Pak Imam bukan boleh ubah orang. Nabi Adam alaihissalam, anak dia bunuh adik sendiri. Qabil bunuh Habil. Takkan kita nak salahkan Nabi Adam? Nabi Nuh alaihissalam, isteri dia kafir. Takkan kita nak salahkan Nabi Nuh? Nabi Lut alaihissalam, anak saudara kepada Nabi Sulaiman. Nabi Lut tu, isteri dia penyokong LGBT. Takkan kita nak salahkan Nabi Lut? Kita berkata adik-beradik kita perangai tak elok. Adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam lagi. Adik-beradik kita cuma tak naik kenduri ya. Kan? Jadi sebenarnya ujian kita taklah seberat mana berbanding beratlah ujian para nabi dan rasul. Okey? Wallahu a'lam. Boleh. Kalau orang sakit di ICU, yang penuh bahaya semua, Okey. dia sedar dan dia nak solat. Jadi problem dia tak boleh nak solat semua sebab dengan keadaan waris. Dan tak ada juga waris yang boleh tunggu. Masalahnya nurse ke ataupun attendant yang jaga tu India dan Chinese yang tak reti pun nak. So macam mana dia nak buat solat? Baik, kalau dia sedar dan dia berfikir ke arah itu, maka sentuhlah sesuatu yang lain, anggap pada diri dia sedang bertayamum. Okey? Anggap diri dia bertayamum. Walaupun pada hakikatnya dia tak layak pun pada ketika itu. Sebab nak kata ada debu bersih dekat situ memang tak ada pun. Tapi sentuh je lah. Sentuh sebagai simbolik, sentuh dua tempat, kemudian sapu muka, sentuh lagi, sapu tangan, dan kemudian solat mengikut kadar kemampuan dia. Cukup. Dan sebagian ulama kata dia tak payah khutbah pun. Disebabkan itulah kadar kemampuannya pada waktu itu. Ya, alhamdulillah pada saat tersebut dia berusaha untuk melakukannya. Saya takut tuan, sebab di hospital kadang-kadang kita jumpa orang sakit dan dia sakit dan dia tak mau solat. Hak tu lagi kita risau. Tapi kalau dia mau, maka kita permudahkanlah amal dia itu. Allahu a'lam. Maknanya Ustaz, kalau tadi sebab dia mampu lagi lah angkat semua, tapi memang ini parah tempat dia boleh mata je. So maksudnya dengan kata lurus Cukup sekadar apa yang dia rasa dalam hati dan dibesarkan Allah dalam hati, cukup memadai. Yang lain-lain kita minta ampun dan pasti Allah bagi keampunan. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya yang tiada keupayaan. Dan Allah menjatuhkan hukum azab atas orang yang mampu tapi sengaja tak mau buat. Wallahu a'lam. Okey, lagi. Tak mau ayam, terima kasih banyak ni. Ayam sedap. Makmum yang masbuk dikira adalah sebelum imam sempurna i'tidal. Jadi bila imam tu rukuk, dia turun tak ada masalah. Cuma masa dia nak turun, imam dah naik habis. Maka baginya dia kena tambah lagi satu rakaat. Tapi kita tak payahlah berlari. Nabi kata apabila nak masuk solat jangan kamu tergopoh gabah. Kalau rasa sakit perut, pergi tandas dulu. Kalau rasa lapar, makan dulu. Kalau rasa nak tertarik, minum dulu. Betul? Kan? Maka tak ada masalah. Masuklah bila pun. Nanti tambah apa yang kurang sahaja. Wallah. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya satu soalan ni. Kalau untuk solat jamaah dan kasyarat, kita musafir, tempat yang nak kita tuju tu, kita boleh jamaah kasar di situ waktu asar. Dan masa dalam perjalanan kita tak ada masalah pun nak lakukan solat jamaah dan kasar sewaktu zuhur. Tapi kita memilih waktu asar. Macam mana kemana? Pertama sekali, dalam amalan Nabi, Nabi suka melakukan jamak takhir berbanding jamak ta'khir.
Saya kata saya tadi bergerak daripada Bukit Keluntung sampai ke UTC Simpang Mulai. Saya berhenti situ, Zuhur dah masuk, tapi saya tak solat Zuhur. Pasal apa? Sebab kita nak jamak takhir dekat Bukit Belajar. Maka tidaklah jadi halangan. Kita nak berhenti nak makan nasi kandar Padang Kota ke, nak pergi makan limau Bali Ipoh ke, nak makan mi rebus Ramli Sungai Siput ke, semua boleh, tak ada masalah. Selagi pergi sana sini jamak takhir, tak ada masalah apa-apa. Tiada halangan. Ada orang kata, Ustaz, mana boleh berhenti? Sebab kita tak sembahyang lagi. Kalau berhenti kena sembahyang. Tak. Sebab tu kita diberi pilihan. Tidak. Nak makan apa nama, nak pergi burun. Makan sotong Giant. Lega. Kan tak ada masalah apa, boleh insya-Allah. Okey, baik. Ada lagi? Silakan. Lepas tu yang kedua, sebelum bangun kita elok duduk bangun terus. Apa nak terbaik? Baik, kita tengok duduk istirahat di rakaat ganjil sebelum bangun. Maksudnya, bila kita nak bangun, nak pergi ke rakaat yang seterusnya, maka duduk istirahat dulu lebih utama. Dan sujud rakaat yang pertama nak pergi 2. Okey. Sujud kedua nak pergi, ni sujud pertama tak apa. Allahu Akbar. Kemudian subhana rabbiyal a'la, kita baca rabbil fili, kemudian kita sujud balik Allahu Akbar, dan kemudian kita nak pergi kepada rakaat kedua daripada 1 atau 3 nak pergi 4. Maka kita duduk dulu, istirahat paling kurang sekali subhanallah, dan baru kita tolak. Kita nak tolak genggam macam kita tumbuk tepung pun boleh, buka macam ni pun boleh, atau tolak di sini pun boleh, atau tekan dan turun semua boleh. Janji bangkit je. Macam tu. Macam mana? Okey, ni kalau ni tak ada alah hadis. Tolak macam ni, ni kungfu, syolin. Jadi hukum dia tak ada masalah. Duduk seketika lebih baik daripada kita zoom bangun terus. Sebab yang tu bersalahan dengan sunnah. Sunnah dia duduk istirahat. Baik. Nampak orang sini faham dah ni. Ya. Sekali lagi tak dengar. Kalau memang tak boleh duduk macam kaki tegak tu, itu boleh ke? Okey, baik. Nombor 1 pilih yang belah sini. Nombor 2 pilih yang tengah. Nombor 3 pilih yang ujung sana. Nombor 4 pilih yang mana satu. Sebab dah tak boleh, kan? Bila tak boleh, duduklah macam mana. Hatta duduk bersila pun tak apa, duduk bertimpuh pun tak apa. Duduklah dekat mana boleh duduk. Wallahu a'lam. Habis? Komen? Okey, kalau habis insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kebaikan kepada kita. Kalau ada soalan, himpun bagi dekat pengurusi, boleh WhatsApp dekat saya. Insya-Allah tak ada masalah. Saya suka kita anggap ni lah tanya Ustaz TV 10. Sebab belum ada TV 10 ni. Okey. Baik, bila habis awal ini mungkin saya ada ruang sekilas istirahat apa, bini muda tak pada berdoa dah. Bukan bini muda maksudnya bini muda, bukan. Dia muda. Jadi dia boleh buat kereta, kita lihatlah. Maka apa kerja mana? Okey, baik. Yang pertama saya nak beritahu, nak minta tolong kepada tuan-tuan kalau ada ruang. Saya ada 2 pusat tahfiz, putera dan puteri. Ada 48 orang pelajar, 28 putera, 20 puteri. Ya, kemudian kami sedang menghimpun dana wakaf bagi pembelian van. Ya, van 18 tempat duduk yang telah kami bayar deposit 40,000, dan kami sudah menghimpun 66,000 daripada 136,000. Patutnya 147, tapi ada diskaun 136,000. So sudah ada 66,000. Ya, baki ada lebih kurang 80 lebih kurang lah. Katalah lebih kurang macam tu. Ya, itu saya tengah cari wakaf. Kalau siapa nak wakaf untuk diri dia,
nak wakaf untuk arwah mak bapak dia atau nak buat saham dunia akhirat dia, saya sangat-sangat alu-alukan lah. Kalau dilihat daripada wajah orang beriman hari ini 80,000 selesai. Alah, orang kajang. Kan moga-moga lah Allah bagi kebaikan. Okey. Dalam bab derma tu tuan-tuan boleh jumpa dengan AJK masjid lah, AJK surau lah, senang. Sebab saya tak suka letak tabung rata-rata begitu. Kalau nakkan nombor telefon, boleh minta nombor telefon ustazah, boleh dapatkan nombor akaun daripada ustazah nanti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kemudahan bagi kami mendapat ilmu, ya Allah. Kurniakan kekuatan bagi kami agar dapat beramal dengan ilmu, ya Allah. Kurniakan kekuatan keikhlasan agar kami dapat mempersembahkan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan ilmu ini penyuluh cahaya kehidupan kami, ya Allah. Jadikan ilmu ini pembantu kami di alam kubur nanti, ya Allah. Jadikan ilmu ini bukti jalan kami ke syurga di akhirat nanti, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.